الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada malam ini tuan-tuan dalam sambungan pelajaran kita mengenai kesan dan pengaruh cerita di dalam anak-anak kita tuan-tuan. Jadi pada minggu yang lepas tuan-tuan kita telah sebut bagaimanakah Al-Quran sendiri mengambil kira pengaruh kisah yang mana diceritakan oleh Allah Ta'ala. Ini kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu yang pernah diceritakan kepada baginda Nabi SAW adalah kisah-kisah yang menguatkan hati baginda. Ini di sini yang kita nak sebutkan bagaimana kisah ini dia lekat di hati. Dan lekat dia bukan sekadar ingat saja, dia membentuk peribadi. Ini yang disebut daripada surah Hud yang telah kita baca pada minggu lepas. Sebetul juga dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyebut kepentingan kisah ini melalui firman-Nya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, menjadi ibrah, pengajaran bagi orang yang berakal, orang yang berfikir tuan-tuan. Jadi persoalan mengenai kisah ini telah pun kita sebutkan pada minggu yang lepas, dan semua kita telah pun tahu bahawa kisah ini ada kesan dan pengaruh yang kuat dalam hidup kita tuan-tuan. Sehingga kan kalau kita tanya pada mana-mana orang yang dah dewasa, mereka boleh cerita kisah ni. Mereka masing-masing ada kisah. Beza dengan kalau kita minta cerita tentang kandungan maklumat buku-buku, melibatkan pada ilmu, payah nak ingat. Tapi kalau kisah mudah ingat. Jadi inilah yang kita kata pengaruh kisah kuat dalam hidup kita ini. Cuma masalah yang kita nak bawakan pada malam ini ialah kisah macam mana yang kita nak cerita pada anak-anak kita. Memandangkan kebanyakan kisah adalah kisah dongeng. Kisah dongeng ini masalahnya anak-anak mendengar kisah dongeng. Lalu kisah dongeng ini menjadi kepercayaan dalam diri anak-anak. Akhirnya kisah ini dijelmakan dalam bentuk kepribadian yang tidak baik apabila mereka telah membesar ni. Cerita-cerita hantu. Cerita-cerita hantu ni. Anak-anak kita membesar dengan cerita-cerita begini. Di pawagam ke, dalam TV ke, dalam internet ke, macam-macam cerita hantu. Laris bila seorang produser mengeluarkan cerita hantu. Office box dia panggil tau. Ke box office. Box office ke office box? Tak. The box office. Tu tengok jualan meningkat berkali ganda. Dan pelakon-pelakon pun cenderung nak berlakon filem hantu ni mudah untung, dia kata. Tu penerbit pun suka cerita hantu kerana orang Melayu kita ni masih lagi perangai hantu. Suka cerita hantu. Nak beritahu bagaimana
kita hari ini dapati bahawa cerita-cerita dongeng dan khayalan ini melekat dalam diri anak-anak kita. Siapa nak pergi tandah takut malam-malam, nak pergi masjid balik gelap takut, nak pergi sekolah pagi sangat takut, kemudian nak tidur seorang pun takut. Ini yang menyebabkan pengaruh dalam cerita-cerita tadi. Banyak yang membawa pengaruh negatif dalam hidup anak-anak kita, tuan-tuan. Jadi yang kita nak tekankan di sini, ibu bapa perlu memilih cerita-cerita yang sahih. Cerita-cerita yang memang riwayatnya jelas sahih dalam kitab-kitab hadis. Terutamanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga imam-imam hadis yang lain. Sekurang-kurangnya cerita ini ada asal-usul. Ini yang kita kena tekankan pada ibu bapa. Nak cerita tak apa, boleh cerita, tapi ambil cerita daripada sumber yang betul. Kita nak muat sumber yang betul dalam kepala anak kita. Kita nak bubuh dalam hati mereka bahan-bahan yang benar-benar bersih daripada dongeng dan karut marut ini. Cerita-cerita khurafat hendaklah dijauhkan. Khurafat ni nama orang khurafat. Asal usul khurafat ni nama orang. Jadi dia ni selalu sangat tipu orang. Dia selalu sangat bawa cerita, reka cerita, akhirnya orang tak percaya pada dia. Orang tak terima percakapan cerita dia, lalu orang panggil ni cerita khurafat ni. Yang ni cerita lebong, cerita tipu, cerita reka. Lepas tu orang panggil khurafat hari ni. Siapa zaman kita tau. Lekat orang kata cerita khurafat. Khurafat nama orang zaman dulu. Nama orang zaman dulu khurafat tu. Jadi lekat lama-lama hilang orang boleh ke cerita. Cerita khurafat. Padahal cerita yang dibuat oleh orang bernama khurafat asalnya. Yang mana lebong orang ni. Tak lebong pun cong tau. Cong kau ni bang. Cong orang situ sini reka cerita bermacam-macam, akhirnya orang tak percaya lagi. Lalu orang kata ni cerita khurafat. Mana cerita orang yang bernama khurafat. Kerana dia ni membawa perkara-perkara yang tidak ada asas dalam hidup kita dan juga dalam realiti kehidupan kita, tuan-tuan. Jadi bagi ibu bapa yang kurang membaca dan juga kurang mendengar, ini memanglah mereka ini kemarau cerita yang bagus-bagus. Padahal dunia penerbitan dalam negara kita ini tidak kurang dengan cerita-cerita yang bagus, tuan. Ini masalah kita ini, ibu bapa payah nak pergi ke pameran buku ni, payah. Mereka lebih suka beli CD di pasar malam. Tengok 2-3 keping dah. Setiap petang tengok sekeping. Kalau bulan puasa 4 keping sehari. Nak boleh ke bedil bunyi 4 keping habis. Tengok CD dah. Tu tengok ibu bapa sanggup menghabiskan wang membeli CD ataupun juga melanggan rangkaian televisyen tertentu untuk cerita saja. Tu tengok ada cerita saja daripada awal sampai ke malam, cerita saja 2 jam sekali khatam. Kalau India tu 3 jam sekali khatam tau. India ada lebih sikit, muka surat dia banyak sikit tau. Muka hero payah nak mati, lepas tu dia 3 jam hak dia. Tu orang lain hero dia dah mati, tetok je mati tau. Dia hero tak mati, lepas tu 3 jam hak dia. Lama sikit tau. Nak beritahu bagaimana kita ini kemarau cerita-cerita yang baik. Kerana kita tidak pernah memilih dan juga minat dalam pendidikan anak-anak. Kita tidak ada matlamat. Apabila kita tak ada matlamat, kita tak tahu nak pilih cerita apa pun dah. Anak dara umur 18 baca cerita Nobel jiwa. Mulalah
Bila ditinggalkan kekasih terjun bangunan. Terjun pengaruh cerita punya pasal. Terjun pula siang hari tidak ikhlas. Terjun tidak ikhlas. Nak terjunlah malam tak ada orang. Nendok siang-siang hari orang ramai baru nak terjun. Tu tengok riak. Terjun pun riak tidak ikhlas. Tak boleh pahala lah. Tuhan tak beri pahala terjun korok gitu. Terjun malam kau tak boleh. Nak khabar terjun pun riak juga nak tunjuk kau orang. Kerana pengaruh daripada novel. Ibu bapa kena perhati. Novel apa benda yang dibaca oleh anak-anak tu. Tu setengah novel itu yang mana boleh mengalirkan air mata, menaikkan nafsu banyak. Cerita-cerita yang dibuat rekaan, tidak ada asas, menjadi suatu minat di kalangan anak-anak muda. Baca satu-satu. Setengah tu hanya sekadar membeli bacaan hiburan saja. Cerita artis tu kucing dia mati. Tu pula rumah dia kena ropok 2,000. Ropok 2,000 khabar ke surat khabar 80,000. Tengok payah naik sikit. Tarah dia tu khabar 2,000. Tak ada hebat 2,000. Macam rumah orang kampung. 80,000 khabar. Padahal 5 riyal je hilang dah. Ini juga antara cerita-cerita sensasi rumah tangga orang ni beretak. Yang ni sedang menanti untuk siapa-siapa yang berminat. Macam-macam lah. Ini yang dimuatkan dalam kepala anak-anak kita pada hari ini, tuan-tuan, adalah silap dan salah bila kita langsung tidak menceritakan atau membeli cerita-cerita yang sahih yang terdapat dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun di dalam Al-Quran itu sendiri, tuan-tuan. Jadi antara cerita yang kita cadangkan pada malam ini untuk kita ceritakan pada anak-anak kita ialah kisah Sayyidina Ibrahim dan anak dia dan ibu, iaitu isteri kepada Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Ni bagus cerita ni. Dia cerita keluarga penuh, mak, ayah dengan anak. Macam mana matlamat untuk mengabdikan diri pada Allah. Dan ujian-ujian yang mendatang pada 3 beranak ni. Ni bagus cerita ni. Esok kena pergi ke pustaka cari, tanya cerita Nabi Ibrahim dengan anak dia Ismail dan bini dia. Cari cerita tu. Ni cuti-cuti sekolah ni. Anak tak ada kerja buat di rumah. Mula cuti-cuti gini beli papan kereng. Duk jeti juga wah tu. Kotong kata ada pagi pas ke petang ni. Baca ni buku-buku ni beli. Alah anak tak boleh baca, kita cerita. Belang-belang makan, belang-belang rehat, kita cerita tentang Nabi Ibrahim dan anak dia, tuan-tuan. Yang mana Allah Ta'ala membubuh Nabi Ibrahim kita dan anak keluarga dia ini di dalam semayang kita. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita mohon pada Allah selawat, meminta rahmat diberi pada Nabi kita dan keluarganya, semacam mana engkau telah rahmat kepada Ibrahim dan keluarga dia. Tengok, Nabi kita paling hebat. Nabi kita ini penghulu segala Nabi. Tapi dalam bab ni Tuhan boboh dalam semayang tadi, yang Nabi SAW berselawat, dia kata beri ke Muhammad macam beri kepada Nabi Ibrahim. Macam Nabi Ibrahim ni power lebih pada Nabi kita tau. Tu tengok tu, kalau kita tengok baik tu, kita duk selawat sama. Kita duk selawat sama hari-hari, kita duk tengok. Rupanya Allah Ta'ala kata beri ke Muhammad macam memberi kepada Ibrahim. Macam Ibrahim lebih power daripada Muhammad. Itu kalau kita tengok sepitah lalu tau.
Kerana bila kita minta macam, menunjukkan hak tu tinggi. Menunjukkan hak tu hebat, waktu kita minta macam dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita, kita kata, semacam mana yang kamu telah selawat muwi gitulah. Di Nabi Ibrahim hebat situ. Disebut dalam semayang kita dalam tahiyat, terutamanya tahiyat akhir. Adakah Nabi kita komen? Adakah Nabi kita ni tarah rendah? Adakah Nabi kita ini bawah Nabi Ibrahim? Siapa kita minta beri macam Nabi Ibrahim? Ni kena faham benda ni. Ni orang suruh ngaji hak gini lah. Di mana para ulama telah menjawab bahawa Nabi Muhammad tidak boleh lawang. Tak kira dah siapa sajalah, Ibrahim ke Ismail ke, tak boleh lawang. Nabi kita adalah bagai penghulu dan penutup segala nabi-nabi. Lalu perbandingan yang dibuat dalam selawat itu untuk apa? Yang ini yang ulama menjawab bahawa perbandingan dari segi kuantiti ni. Kuantiti maknanya bilangan lah, kuantiti ni. Kuantiti selawat kepada Nabi Ibrahim, orang selawat lama mana dah kepada Nabi Ibrahim tu? Lama mana dah? Sebelum Nabi kita mari nak sapa kepada keturunan Nabi Ibrahim ni berapa belah anak tangga. Walaupun datuk nenek moyang Nabi kita ni Nabi Ibrahim, tapi orang selawat ke Nabi Ibrahim, ahli kitab telah selawat pada dia banyak mana dah. Nabi kita tak mari lagi, Nabi kita mari ke dia. Jadi orang selawat ke dia baru mari. Ada kita nak semacam mana Nabi Ibrahim boleh parok kuantiti selawat tu, kita nak juga supaya Nabi kita boleh macam yang Ibrahim punya. Dari segi kuantiti bukan kualiti. Tu kena faham tu. Jangan pula timbul kata Nabi Ibrahim lebih hebat dari Nabi kita. Tak. Dia memang hebat, cuma dia mari lewat. Jadi orang selawat ke dia baru 1400 tahun baru. Orang selawat kepada Nabi Ibrahim berapa ribu tahun dah. Ini yang kita nak ni, semacam mana yang telah kamu selawat kepada Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kenapa disebut keluarga Ibrahim dengan keluarga Nabi? Sini ya, yang kita nak nampak di sini bahawa keluarga Ibrahim nabi-nabi. Ingat baik, keluarga Nabi Ibrahim adalah puak Nabi. Keluarga Nabi kita tak ada Nabi. Keluarga Nabi kita siapa Nabi? Moga dia akhir sekali dah. Nak Nabi apa benda lagi? Di sini betul. Semacam mana kamu selawat pada keluarga Nabi Ibrahim yang menjadi Nabi-Nabi dan Rasul, gitu juga keluarga dia memberi macam keluarga Nabi Ibrahim. Ini betul lah. Keluarga Nabi kita dengan keluarga Nabi Ibrahim memang power hak dia. Kerana hak dia tu ada Nabi Ishaq, hak dia ada Nabi Yaqub, hak dia pula ada Nabi Yusuf. Ni keturunan Bani Israel daripada keturunan Nabi Ibrahim adalah nabi-nabi. Sedangkan keturunan Nabi kita tak ada Nabi seorang. Seorang pun tak ada Nabi. Cucu dia pun Hasan Hussein pun bukan Nabi, orang biasa. Jangan duk bedah body esok. Esok tu jaga baik tu, buat Syiah bedah body esok. Tu dengar baik hak mana-mana ngarung sakit tu mungkin tengok. Hak mana? Aku ada hak bedah body dengan rata. Esok start esok puasa belaka Puasa belaka esok 10 Muharram. Bukan kerana orang Syiah, bukan kerana agama dia kita puasa, kerana Nabi kita puasa. Bukan tiru Yahudi puasa 10 Muharram kerana Nabi Musa selamat dari Firaun, bukan. Kita puasa kerana Nabi kita berpuasa sunat pagi esok. Startlah kita puasa pakak sahur malam ni. Yang mana kita sebut puasa 10 Muharram, hari Ashura. Dan juga hari ni hak telah puasa dah, hari ni hari ke-9. Ini yang kita sebut sebagai hari-hari yang baik.
untuk kita berpuasa dalam hidup kita ini, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini untuk kita tiru, untuk kita tengok. Cerita ke anak kita bagaimana Ismail sebagai anak, tuan-tuan. Kerana cerita ini sendiri diceritakan oleh Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi menceritakan panjang lebar. Ibnu Abbas dengar Nabi cerita ni. Tengok, cerita ni Nabi sebut pada anak-anak macam Ibnu Abbas. Dia boleh kita ambil buku atau beli buku cerita Nabi Ibrahim, kita cerita pada anak-anak kita. Jadi cerita panjang. Kalau kita cerita pada malam ni dengan apa yang disabdakan oleh Nabi memang tak cukup masa lah, tuan-tuan. Di mana baginda Nabi SAW menceritakan bahawa wanita yang mula-mula sekali memakai bengkung ini adalah ibu kepada Ismail, Siti Hajar. Pakai bengkung. Bekung-bekung ni orang pakai tu taekwondo pun pakai dah. Tu ni tali pinggang hitam. Tu tali pinggang putih pula dah. Tali pinggang hitam orang tak takut, tali pinggang putih orang takut. Tapi taekwondo hak putih orang tak takut. Kita hak putih tu takut, malam Jumaat kalau putih kita takut lalu. Pakai hitam kita tak takut. Dalam taekwondo hak hitam bisa. Ni tak boleh pegang putih. Tak ada benda putih ni dia kata. Atu pakai putih ni. Pakai apa tak? Jadi orang yang mula-mula pakai bekung ni ialah Siti Hajar. Dia pakai untuk menghapuskan kesan dia daripada Siti Sarah. Ini yang disebut cerita dia macam mana bila ada dua orang isteri ni, inilah yang menjadi masalah biasalah. Kemudian Nabi Ibrahim membawa anaknya dan isterinya ke tempat lembah yang mana tidak ada apa-apa di sana. Orang tak ada, pokok kayu tak ada. Ni kena cerita lah ke anak-anak kita bagaimana kisah Nabi Ibrahim sebagai ayah bawa bini sedang menyusu, anak sedang menyusu masa tu. Cerita ni bagus untuk kita faham dan beritahu pada anak kita. Kerana suasana ni bagus. Ayah, kemudian isteri dan anak tadi. Kemudian pada masa itu kita sebutkan tadi tidak ada apa-apa di Mekah. Dia ditinggalkan dua orang tu, isteri dan anak dia di Mekah, di samping bekas air. Tinggal bekas air je, tuan-tuan. Yang mana di tepi bekas air tu ada wah kema letak dalam bekas. Dia bekas air dengan wakama saja. Tengok macam mana seorang Nabi dia bawa bini dia pergi ke tempat yang tak ada tumbuhan, tak ada orang, tinggalkan anak dan isteri tadi wakama dengan bekas air. Ni cerita betul lah ni. Bukan dongeng-dongeng ni. Ni kena ceritalah ke anak kita supaya ada keinsafan. Kita ni serba cukup. Serba cukup. Itu ayah tinggal kita mengamuk ke, cuba cukup rumah. Apa benda tak ada rumah. Tu serba cukup nak atas air. Mandi 3-4 kali tak ada. Apa sehari-hari bil air 80 riyal bola dah. Banyak tak banyak mandi tadi. Tu. Kemudian makanan. Macam-macam jenis makanan. Ni nak anak-anak sedar. Benda-benda gini bahawa kita jauh beza dengan Nabi Ismail. Kakak-kakak dalam rumah kita. Tengok ada
Buang bel saja. So pada ayah okey beli. Oh, buang. Besar pada ayah. Ayah nyek je dah. Buang 200 hia tu. Oh. Bubuk atas sofa hak tu malam-malam tutup lampu. Oi. Tengok. So mana kejut tengok nak khabar tu. Macam mana tinggal pula bear 2-3 ekor di rumah tu. Ni nak khabar suasana kita dah berbeza dengan Nabi Ibrahim yang meninggalkan anak dan isteri dia dengan bekas air dan kurma sahaja tuan-tuan. Tak ada lebih daripada tu. Kita pas makan nasi ajak pergi makan ayam goreng pula. Ni masalah kita ni yang mana mewah sangat. Jadi kena cerita juga benda-benda gini orang-orang yang kita sebut selalu di dalam semayang kita ini tuan-tuan. Lalu ditinggalkan dia dalam keadaan wakuma dan minuman tadi. Lalu Nabi Ibrahim pun tu berpaling dan balik. Diekori oleh Siti Hajar. Lalu dia bertanya pada suami dia, ke mana nak pergi? Nak tinggal kami di lembah ni, tak ada orang, tak ada apa ni. Dia tanya juga sebagai isteri. Dia tanya pada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bila ditanya beberapa kali, dia tak paling. Dia tak paling, dia sterik je. Tengok Nabi Ibrahim. Apabila berhadapan dengan keinginan Allah, dengan keinginan keluarga dia, cuba tengok macam mana dia jalankan tugas dia terus pada Allah Ta'ala. Kita dah anak cuti sekolah, kita cuti dak pergi jabat. Dah lah cuti dengan anak, sejik dak mari. Kuatnya keluarga banding dengan Allah tu. Tu. Lagi ada lagi hendak mari lagi ni. Nak cuti dak lama dah ni. Tahu. Tu. Dak cuti dak apa lagi boleh mari lagi, kuat lagi. Anak-anak tak ada. Nak dari cucu balik. Tahu. Kena layan cucu lah. Balik jauh kena cucu. Bukan balik semua. Balik cuti ni 2 minggu. Bila lagi nak main cucu? Tu cuba tengok. Supaya ada anak kecil dak boleh mari sejik. Temu dengan saya warna lama dak nampak kena demam apa? Penyakit nyamuk Aedes, demam denggi benda. Jaga baik denggi kuat lah ni tau. Denggi kuat pula dah lah ni. Ini tempat kita ni. Tak ada orang bela kambing lembu itu bela nyamuk. Ada faedah semua kerjaan kita ni. Bela lembu kambing bolehkan untung. Bela nyamuk di rumah ada faedah. Bahan denggi habis kita, jiran kita. Kematian ada baru ni. Punya kata mati ni, kolibah ke mana baru ni? Kematian menipu baru ni. Akibat denggi. Ni tolong ingat belaka kita. Jangan duk bela, dia hadap pakai gawah. Nyamuk Aedes jangan bela, atu raya pun jangan bela juga. Hak gini tak ada faedah hak gini. Jaga baik. Kita nak sebut bahawa kita ni biarlah tahu menjaga kebersihan. Kita jangan menjadi unsur yang merebaknya penyakit dalam masyarakat tadi. Jadi kemudian tuan-tuan, Nabi Ibrahim terus saja meninggalkan isteri dia dan anak dia, menyebabkan berulang-ulang kali isteri dia tanya. Akhirnya pertanyaan yang dia tanya, Allah suruh membuat gini ke? Tu akhir sekali dia jawab ya. Bila dengar begitu, tak ada apa kuatnya iman seorang perempuan. Kalau Allah suruh, dia tak lock. Dia kata tak imbang. Kalau Allah Ta'ala suruh, kita tak perlu takut. Ni jaminan insurans hak paling kuat kali Allah. Kalau dia nak gitu, insurans boleh lalu daripada Allah Ta'ala. Walau orang tak tolong, orang tak ada, orang lari, walau suami terdekat yang kuat kali, rapat kali, walaupun dia tak ada, Allah Ta'ala tak akan biar, tidak akan sia-siakan. Ni kita nak ajar ke anak kita ni. Bagaimana walaupun ayah tak ada, ada penjaga dia,
ada, patuh pada kehendak Allah Ta'ala selalu. Kita kena yakin dengan jaminan Allah. Ini yang diamalkan oleh para sahabat. Ibnu Mas'ud yang meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah di zaman Sayyidina Uthman. Ibnu Mas'ud dalam keadaan sakit, Sayyidina Uthman mari. Sayyidina Uthman kata, kamu nak mengadu apa hari ni beritahulah. Dia kata, saya banyak dosa. Tengok orang bila nak mati, orang tanya dah sakit apa? Apa benda hak bekok di hati ni? Apa benda hak rusingkan awak ni, benda apa? Dia kata dosa banyak, itu masalah. Tu kita orang tak dah nak cakap lagi, kabuh lalu dah. Allah, kita ni banyak sungguhlah. Kecil mani ada, darah tinggi ada, A pun ada gak sikit-sikit. Kau hepatitis B pun ada juga. Banyaknya kita duk mengadu kau. Dia kata tak, saya nak mengadu dosa saya je, dia kata. Lalu Sayyidina Uthman kata dah tak nak ke doktor. Dia kata doktor makin teruk makin sakit. Kalau doktor mari makin sakit. Bukannya makin relax makin baik. Doktor ni jadi makin teruk makin sakit. Tu. Lalu kata Sayyidina Uthman lagi, dah perlu apa-apa bantuan ke? Ada bantuan tak? Bring ke? Ataupun bantuan amanah ikhtiar ke? Perlu bantuan tak? Dia kata tak perlu bantuan. Tengok Ibnu Mas'ud, tak perlu bantuan. Tengok sahabat Nabi tak perlu bantuan. Dia kata kita dok rela status bini kita janda. Khodoh tulis dalam borang janda kawan tu. Padahal bini dia sayang sungguh kawan tu. Dak dah mati lagi tulis janda dak kawan tu, kerana nak buat dua borang. Nak buat dua borang punya pasal dak. Dia nak juga, bini nak juga. Adik bini status janda. Khodoh janda kawan tu nyebuh dia. Allah, tamuknya nak kepada batuang tu. Adik Ibn Mas'ud kata tak perlu batuang. Kata Sayyidina Uthman, dah untuk anak-anak perempuanmu, dia tak ada anak lelaki. Ibn Mas'ud tengok macam mana Ibn Mas'ud dia meninggalkan anak-anak dia. Dia kata apa? Jangan bimbang pada anak-anak aku. Aku suruh baca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam. Kerana Nabi SAW berkata, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam, nescaya miskin tidak datang ke rumah dia. Miskin tak rapat. Kita rumah kita lagu Hindustan pun benda tak ada. Zendegi apa benda? Tahu? Benda tak tahulah cerita dah. Buat lama dia tahu Tahu? Sri Dewi apa benda hak dulu tahu? Tahu. Nak khabar orang lama tahu. Apa benda lagu tak ada gitu. Ibn Mas'ud kata, aku telah pun pesan pada anak perempuan aku supaya membaca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam. Kerana apa? Kerana Nabi menyebut siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam, lam tusib hufaqah abadan. Miskin dan juga susah papa ini tidak akan rapat mari ke rumah dan mari dalam keluarga yang membaca surah Al-Waqi'ah. Baca dengan ikhlas, baca dengan niat yang betul. Tiap-tiap malam anak kita baca. Ni yang telah dibuat di zaman 70-an dulu. Rumah-rumah orang Islam tiap-tiap malam dengan bacaan merdu Al-Quran anak-anak. Anak-anak zaman pelita lagi. Zaman tu bukan zaman lapu, zaman pelita, minyak gas. Zaman tu tu orang boleh baca dengan pelita zaman dulu. Kita dengan lapu tak boleh baca dah. Tengok dan mana teknologi kadang-kadang menyebabkan kita menyimpan daripada cara hidup yang baik ini. Pesan supaya baca surah Al-Waqi'ah ini para sahabat. Kita tengok bagaimana mereka meninggalkan anak-anak mereka
dengan Allah Ta'ala. Dia jaminan insurans paling hebat, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ni yang kita nak ambil pengajaran daripada cerita. Sebab tu baca saja tak ada apa. Mak ayah kena cerita pengajaran ni, pengajaran kena ada daripada cerita ni. Tak boleh kita sekadar baca 5-6 kali khatam baca cerita Nabi Ibrahim. Pengajaran tak ada sama sekali. Ni lemah. Kalau lah demikian lemah. Cerita ni banyaklah kita sebutkan tadi. Itu saja yang mungkin boleh kita ambil pada malam ini. Maknanya banyak lagi ni kisah dia meninggalkan anak isteri, mari kabilah Jurhum, kemudian tinggal bersama dengan mereka, akhirnya belajar bahasa Arab. Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Kemudian berkahwin, ayahnya datang lepas Siti Hajar dah mati dah. Lalu cerita bagaimana Nabi Ibrahim diperintah supaya membina Kaabah dengan anak dia. Di sini ketaatan anak tadi, yang mana walaupun ayah tinggal lama pun, tapi masih lagi hubungan mereka ini kuat. Benda-benda begini sesuai untuk anak-anak kita, supaya kita jangan muatkan kisah-kisah dongeng yang tidak ada kepastian daripada sumber yang sahih, kerana semua ini membentuk acuan yang kita nak betul. Acuan guana kita nak betul. Kalau kita cerita hak ulama, dia ada minat nak jadi ulama. Kalau kita cerita hak pahlawan, dia minat nak jadi pahlawan. Tapi kalau kita cerita hak atu, dia jadi atu akhirnya. Dia nak beritahu ni, jaga baik benda yang kita kena jaga. Benda-benda begini kerana dia acuan yang kita nak buat tadi. Kita kena pastikan daripada awal acuan jenis mana yang kita nak daripada anak kita. Ini saja yang boleh kita bawakan pada malam ini. Minggu depan kita tengok lagi cerita-cerita yang baik yang terdapat dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW yang bagus untuk kita ceritakan semula kepada anak-anak ini. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.